2, 3. Nampaknya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Dan tiada mendindingkan situ. Betul. Maka tinggallah engkau pada sekalian ahwal situ. Maka tinggallah engkau pada sekalian ahwal engkau serta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma maka bersamaanlah atas engkau bercampur dengan makhluk atau jauh daripadanya. Maka bersamaanlah atas engkau bercampur dengan makhluk. Ketiga sebab tamkin. Mantap makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di mana pun kita. Atau jauh daripadanya, daripada makhluk. Ada peringkat awal dia kena lakukan, kurangkan percampuran dan sebagainya. Sebab apa? Untuk membina kesihatan rohani. Betul tak sama orang yang sihat dengan orang yang sakit, kan? Makan tak sama. Makanlah sebagai makan orang yang sihat, ya. Apa mana makan orang sihat, dia makan tak ada efek. Kalau tak sihat kerja manis, jangan makan sikit gula naik. Itulah mana rohani. Rohani tak betul mantap, banyak penyakit, dia kena kawal banyak. Ada pun sudah matang, ya, dia pandai maknanya mengejas kedudukan rohani dia. Campur orang boleh tak apa, tak campur pun tak ada hal. Sebab apa? Dia sudah tampil mantap makrifat dia, baqa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersamaanlah atas engkau bercampur dengan makhluk atau jauh daripada makhluk. Ya, maknanya apa sama? Hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Maka bila sampai engkau kepada makam ini, dan saya tinggallah engkau akan dunia, ya. Orang peringkat ini maknanya dia tidak ada lagi dalam batin hati dia dunia tadi. Sebab apa? Sudah dia menghadap Allah Ta'ala. Sebab itu selagi dia tidak menghadap batin rohani dia tepat kepada Allah Ta'ala, dia tak sah lagi bermakam dengan sifat zuhud, warak. Belum sampai kita. Dia cakap boleh dah baca kitab banyak dia baca. Duduk tu tetap di situ, dia mesti beroleh satu tarikan. Bila berlaku jazbah tarikan dia dengan Allah Ta'ala, hati dia mantap dengan Tuhan, ketika itu barulah ya dunia tawar bagi dia. Dan engkau ambilkan barang yang memberi akan kamu tadi oleh Allah Ta'ala. Mana dia ambil semua hakikat dipandang dari Allah Ta'ala. Dia tak pandang memang hakikat Tuhan dunia, tapi dia, masalah dia, kedudukan ahwal dia dengan Allah Ta'ala. Dan engkau tinggalkan perangkan dengan nafsu, hanya engkau khidmatkan dia kerana Allah Ta'ala. Ketiga itu dia tak tekan lagi nafsu, tapi dia pakai gear lain. Dia gunakan nafsu untuk khidmat kepada Allah Ta'ala. Nafsu dia sudah balik, ditetapkan ejah di mutmainnah tetap. Kerana nafsu engkau pada padang ini tiada lalai ia, ya, daripada satu lahzah. Itu sebab dia tak ada masalah, ya. Dia dengan orang tak ada orang serupa. Sebab apa? Rohani dia sudah mantap, rohani dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Kita orang awam tak campur dengan orang dia hilang. Dia nampak orang dia. Campur ramaikan dia lalai, campur ramaikan dia hilang ingatan dia kepada Ta'ala. Ada pun orang taraf ni, para awliya dia tetap, ya. Maka tiada lalai ia daripada suatu lahzah, satu kelipan mata pun tak ada lalai dengan Tuhan, sentiasa dia dengan Allah Ta'ala. Maka adalah pada syuhud engkau sekalian yang lain itu dipanggil menzahirkan nur Allah Ta'ala, ya. Semua itu menerangkan akan nurullah, iaitu kejadian makhluk yang menunjuk akan adanya Allah Ta'ala. Maka tiada menegah
akan dikau satu daripada hudur Allah Ta'ala. Warna tenggelam dalam nur ma'rifat ni, dia tidak menegah. Mana tidak ada, manik lagi dah. Sudah tamkin. Maka tiada menegak akan dikau suatu daripada hudur akan Allah Ta'ala. Kehuduran dia kepada Allah Ta'ala tidak ada dinding lagi dah, straight. Kerana bahawasanya engkau pada makam ini, tiap-tiap nafas engkau minumkan arak daripada mahabbatullah dengan segala benjana ma'rifatullah. Diserupakan di tasbih tadi. Bekas benjana ma'rifatullah. Diminum tadi arak mahabbah. Maknanya apa? Mahabbah yang apabila diminum rohani, dia meminum tegukan mahabbah dengan Tuhan, maka hilang kesedaran dia dengan makhluk. Keperasaan makhluk hilang. Macam mana orang minum arak, dia hilang kebesaran dia. Dia orang arak, dia mengapu. Ini tidak ni. Mana dia nak misalkan, nak bandingkan pada pihak mana tu, pada pihak lenyap. Ya, lenyap maknanya hapus, lebur pandangan yang lain. Dan kau ketahuikan pada kadar nafasmu dengan mahabbah. Ya, mana ketahuikan kadar tiap-tiap nafas dia turun, dia naik, mesti dipenuhkan dengan mahabbatullah. Ya, perasaan di mahabbah tu dalam tiap-tiap turun naik nafas ni. Itu hebat ni. Sebab peringkat ni yang peringkat tinggi ni. Dan engkau ketahuikan bahawasanya tiap-tiap satu nafas engkau itu terlebih baik daripada barang yang akan dikau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nakkan bahawa tiap-tiap nafas itu beroleh manfaat besar. Ya. Kalau peringkat syariat, dia nakkan sentiasa nafas tu naik tu, sawabul amal berlaku, pahala dia dengan Allah Ta'ala berlaku. Kalau ahlilah tak, tiap-tiap nafas tu dia minta supaya dia semakin hampir dengan Allah Ta'ala, makin dekat marifat, makin terang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan ke Tuhan ni biar ada di anfas, dengan sebilang-bilang nafas kita. Mana kenapa kita tarik nafas berjalan, turun nafas boleh berjalan. Jalan mana salib, disuruh ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiadalah membimbangkan akan dikau oleh makan dan minum. Maknanya makan dan minum sudah menjadi perkara bukan utama dalam hidup ini. Ya, makan minum diambil sekadar perlu saja. Tidak sebelum ni jadi matlamat dia. Ya. Kita hidup bisa makan, tak ada makan mana boleh. Dia cerita makan. Darat laut tu bercakap semua cerita makan. Ya. Cerita makan orang kafir lagi andal cerita makan. Dia tiada membimbangkan akan dikau oleh makan dan minum. Ya. Mana dia tidak lagi diganggu oleh kesibukan menguruskan benda-benda lahiriah, benda-benda jasadiah, yang di antara dia unsur dia biasa apa, makan minum lah. Kata-kata ni bersembang, berbual, main-main itu tak ada lagi lah, bersih dengan ahli tadi. Dan tidur daripada berjinak-jinak dengan Tuhan. Allah, dia dapat berdampingan makamul unsi. Ya, minta makam unsi. Kita minta dengan Ta'ala. Bagaimana Ta'ala bukakan kepada para ahli billah. Bila dapat saja makamul unsi, maka tanda dia apa? Tawarlah makhluk dari hati dia. Selagi hati dia tidak tawar dengan makhluk, masih menangkap kuat, itu belum. Dia belum dapat makam kejinakan dengan Allah Ta'ala. Maka tiada membimbangkan akan dikau oleh makan dan minum dan berkata-kata dan bermain-main dengan ahli. Ya, tidak membimbangkan dia lagi. Maknanya apa ni tuan? Ya, dia makan, dia minum, dia bercakap pun dia dengar Allah Ta'ala. Kita ni boleh cakap sikit orang dah habis tergendala. Orang sampai peringkat ni tak ada masalah dia. Dia sedang makan, dia boleh murakabah, tuan. Dia minum, dia boleh murakabah. Dia bercakap-cakap, hati dia syuhud kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan pada dia bermain dengan ahli tu. Dah jasad tengok rohani dia kekal. Kata orang mantap makrifat dengan Tuhan, sebab tarikan mahabbah dah dia. Sebab tarikan mahabbah pada dia tak boleh. Ya, kasih tu menyebabkan terpisah. Ya, mana kedudukan
tumpuan zahir dan batin. Zahir dia dengan lain, batin dia buat lain. Itu bila orang bermahabbah, bercinta, berkasih, macam tu lagi ada. Ya, walaupun jasad dia nampak gitu, tapi dah hati lain. Kadang-kadang kau ni kata hati kau tempat lain kan. Ya. Dia nak menikah 2 minggu lagi kita menong. Ni cakap macam ni, "Hei, kau ni perasan tak?" Maknanya apa, hati di tempat lain. Itu dengan makhluk tu, contoh itulah, sikit lebih kurang. Arif billah tarikan dengan Tuhan, tarikan dengan Tuhan habis padam lain. Mungkin itu dia urusan jasad macam biasalah. Jadi makan itu tidak mengendalikan dia daripada syuhud akan Allah, murakabah akan Allah. Itu maksudnya. Faham kalam ibarat dia Tuhan. Tiada membimbangkan akan dikau. Mana tidak memasyghulkan akan dikau oleh makan, ya, dan minum. Maksudnya apa? Ada 2 makna. Pertama, dia tak sibuk dengan makan minum. Tapi maksud di sini apa? Makan dan minum tidak lagi membimbangkan dia. Kalau orang awam kita tak, bila makan sedap dah hilang. Dah makan dah hilang zikir tu. Di tengah zikir sedap-sedap kan, kena TO dah habis. Arif tak tadi. Arif bila kau bagi aku, dia tak. Itu zahir. Rohani dia tetap dengan Allah Ta'ala. Atau lain dia orang. Sebab boleh dapat apa tu? Rahsia dia lah. Mahabbatullah dia. Ishkun, unsi. Itu semua makam dia orang tu. Makam asyik, makam berunsi, berjinak-jinak. Ini perkara bila ada dalam rohani dia, dalam batin dia, menguasai batin dia, yang lain habislah. Tahu. Kalau dimakan pun makan tak kenal. Dulu kalau makan tak kenal kan. Dia makan ni lupa dia lain. Ta'ala boleh lupa. Kadang bismillah lupa je. Punca dia apa tadi? Rohani dia kuat. Itu je. Kuat dengan Allah Ta'ala. Maka tiada membimbangkan akan dikau oleh makan, minum, berkata-kata, bermain dengan ahli, dan tidur serukan berjinak-jinak dengan Tuhan. Padahal rohani dia dengan Allah Ta'ala. Dan boleh engkau himpunkan 2 berlawanan itu. Zahir dia dengan makhluk tadi kan, makan sedap nampak, oh macam kita dah. Dia boleh himpun 2 berlawanan dalam satu masa. Ya, jasmani dia dengan kita, rohani dia dengan Allah. Baru dia duduk bertetangga, hablum minallah, hablum minan nas. Serentak. Dalam masa sama dia dengan makhluk. Dalam masa sama dia dengan rohani. Rohani dia hablum minallah, tak putus. Itu dia kata apa ni? Dia boleh himpun ni. Berhimpun 2 berlawanan itu, kasih akan Khalik dan kasih akan makhluk, maka adalah tubuh engkau dan perkataan engkau sama manusia, sedangkan hatimu dan hal kelakuan kamu serta Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dia bagi kain in. Maka engkau berhabar-habar serta manusia dengan lidah, padahal hatimu berjinak-jinak dengan Allah. Dia bercakap tu dia terasa Tuhan. Kawan tu bercakap pun dia pandang kawan tu mazhar je. Cermin untuk pandang Tuhan. Taraf tu dia punya iman, makrifat tinggi. Maka engkau berhabar-habar sama manusia dan lidah, padahal hatimu berjinak, berunsi, berjinak dia dengan Allah Ta'ala. Dan engkau duduk bersama-sama dengan mereka, dengan badan engkau, padahal ruh, ya, kamu di sisi Allah Ta'ala, berlazat-lazat dengan apa? Musyahadah. Cara dapat makan musyahadah, bila duduk musyahadah, letak kat mana pun hati dia tetap syuhud dengan Allah Ta'ala, walau dia tengah makan, tengah bercakap. Seperti kata Rabi'atul Adawiyah, qaddasallahu sirraha, walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi man arada julusi wal jismu minni majlisul muannisi wa habibu qalbi fil fuadi anis. Dengan terdekat nama dia bawa syair ni, ya. Walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi, buat syair. Artinya apa? Sesungguhnya telah aku jadikan dikau, hai Tuhanku, di dalam hatiku. Walaqad ja'altuka fil fuad. Allah Ta'ala di dalam. Dalam dia tak berubah benda lain. Sama lah perjalanan dia orang. Siapa dua kali jalan itu kan. Ya.
ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hatiku lain Tuhan, tak ada. Ini taraf semua. Mengkhabar-khabar, dan aku haruskan tubuh badan lahir bagi barang siapa berkendak sekedudukan dengan aku. Maknanya kedudukan zahir dengan makhluk tak. Dalam tak ada. Dalam dibagi khas untuk Tuhan. Kemudian bermula tubuh badan daripada aku ini bagi sekedudukan dengan dikau. Berjinak-jinak ia. Sedangkan hati dia dengan Allah Ta'ala. Wa habibu qalbi fil fuadi anis. Dan habib kekasih hatiku, buah hatiku di dalam batin hati fuad anis. Mana berjinak-jinak sentiasa disyuhud akan Allah Ta'ala. Habis. Dan bermula kekasih hatiku di dalam hatiku ada berjinak-jinak ia bagiku. Maka sekali demikian itu sangka manusia engkau hampir dengan mereka. Itu Syekh Ma'ruf Karki kata, engkau menyangka aku mengajar 40 tahun aku mengajar kamu, kau sangka aku mengadap kau. Dah, zahirku saja dengan kau ni, rohani aku dengan dia. Sentiasa. Ini makam dia bang. Bila baik aku nak membuang tentang wali ni, apa wali cakap kau tu jahil campur bebal. Ni barang arif billah, tengok kedudukan dia kan. Kau cakap kalau kau duduk tangga ni boleh lah. Kau tahulah siapa di kau kan ini. Itu seorang wali besar. Bila dia berbahas dengan ulama fiqah. Dan lawan dia kata, gini lah, kau suka hidung kau kat kami, aku tarik. Dia tarik, lebih baik dia serah. Dia serahkan diri kepada kan, lepas serah. Merawi tarik, dia kata, buka hijab. Dia kata, kalau aku tahu, lama dah aku tak hijab. Abang kau tahu. Sedap dengan Allah Ta'ala, lazat dengan Allah Ta'ala, dia membakar akan segala kelazatan yang lain. Tengah habis. Maka engkau hampir dengan mereka itu, padahal engkau hampir dengan jasad dengan dia. Adapun rohani dia hampir dengan maka engkau bersahabat dengan mereka dengan lemah lembut, serta engkau beradab padahal batin kamu limpah dengan kesukaan, ya. Berkekalan ma'allah berserta dengan Ta'ala, dan sembunyi olehmu akan rahsia mahabbatullah, ya. Rahsia dalam dia tersembunyi, seorang tak tahu, ya. Dan juga wahdah ketunggalan daripada yang lain, daripada ahlinya. Maknanya dia tersembunyi daripada ahli ini tahu lah. Kalau arif bila dia kenal sama dia. Dan kau peliharakan akan segala ahwal hatimu antaramu dengan Tuhan. Dia dapat benda-benda macam ni, jaga dia. Warid apa semua dapat, pelihara kau dengan dia. Jangan cerita orang lain, ya. Senyap. Bila kita cerita dengan orang lain, dia masuk penyakit. Mana kita ada rasa nak cerita tu, makna rasa kita apa? Nak benggah, nak rasa hebat, ya. Dia orang nampak kita hebat, tu ambil, pum, dia tu. Ya, kalau sedih hati dia dengan Allah, dia tak akan berpaling kepada makhluk. Apa faedah nak cerita ke orang? Adapun kalau mursyid cerita apa semua tu lain, dia ada ba'is, ya. Dia ceritakan tujuan apa? Untuk bangkitkan semangat. Dia cerita warid ni, wah ni betul. Kalau tidak, semua senyap. Dia ketuk sikit, dia gegar, dia terpanjat semangat. Itu bagi ba'is tak apa, ya. Adapun kita salib, tutup dalam cerita. Lagi ditutup, lagi banyak terbuka. Lagi tutup sebagai amanah. Setengah daripada syarat besar dalam perjalanan ialah kitmusir, menutup akan rahsia. Palzam, tutup. Maka engkau pelihara segala ahwal hatimu antaramu dengan Tuhanmu, serta engkau berkata tatkala itu, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat petunjuk kita jikalau tiada bawa petunjuk akan kita oleh Allah. Manakah Tuhan tak bagi petunjuk pada kita? Jawab dia, tak adalah kita dapat hidayah, petunjuk dan makrifat dengan dia. Semua itu kembali kepada dia balik. Abilah. Ya. Dan wallahu wal hadi ila hadzal mazhab wa ma zalika 'ala Allah bi aziz wa sallallahu ala khairi halqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Telah selesai daripada menterjemahkan ini waktu zuhur hari Arba'a hari Rabu 18 hari bulan Muharram. 18 bulan Muharram pada hijrah Rasulullah SAW sanah pada tahun 1286
7. Kamu apa? 14 apa? Hah? Apa? Kalkulator ke? Oh, tua pakai congak ni lah. Berapa tahun? Hah? Masya Allah. Faham kita ni? Allah. Apa tu? Itu di antara apa? Karangan al-arif billah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dengannya, insya-Allah. Ila hati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kadzalika al-Fatihah. Siratal ladzina كذلك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الله الذي ترزق وختم تكمل بأسرار الذي مستقر فأعوذنا يا رحمن فأعوذنا يا من يزال نزل تب علينا وتجاوز الحمد لله الله